Apa khabar anda semua? Ya, aku ingin bertanya kepada anda semua, adakah untung apa kata orang kita menternak lembu daging lembu menternak lembu. Adakah mendatangkan untung yang lumayan? Aku ingin berkongsi cerita daripada seorang kawan dia berkecimpung dalam peternakan lembu ya. Berkecimpung di dalam industri peternakan adalah kejaya yang baik kerana sehingga hari ini permintaan terhadap daging lembu sentiasa meningkat dan tidak mencukupi. Jelas seorang saudara kita yang berusia lebih kurang 35 tahun namanya Ali. Jadi selama 3 tahun mengikuti pengajian kejuruteraan mekanikal dan politeknik dia dia berusia lebih kurang 35 tahun. Dia seakan tidak terkilan meninggalkan dunia pekerjaan selari yang dipelajariannya selama formal ini Malah dia anak jati Pahang yang juga melihat perniagaan dalam bidang peternakan ni dan trading haiwan yang mendapat restu bapanya, yang juga suatu ketika dahulu mempunyai ternakan sama hanya jumlahnya tindakan yang sebanyak dimiliki oleh Ali ni Dia tidak kesal sekalipun. Jelasnya dia memulakan perniagaan berkenaan sejak tahun lebih kurang 2016 dan sebelum itu mencari modal dengan menjual ikan arwana ataupun ikan emas dan ikan-ikan lain lagi secara dalam talian dan beberapa pekerjaan lain. Itulah yang dilakukan. Jadi pada mulanya dengan membeli 3 ekor lembu 4 ekor lembu yang satu kecil. Kini dia memiliki lebih kurang 400 ekor lembu yang siap untuk dipasarkan kepada pembeli di seluruh di seluruh semenanjung Malaysia dan negeri lain juga Jadi mengamalkan konsep perniagaan trading lembu ni, Muhammad Ali ni melihat ia ada cara perniagaan yang lebih cepat memberi pulangan berbanding perlu membela seekor lembu sejak kecil itu dia. Jadi pada tahun 206 dia membeli 3 ekor lembu, seekor baka yang baiklah daripada negeri Australia daripada Australia. Kandangnya pula disewa kerana memiliki tidak lagi mengusahakan ternak. Kandangnya pula disewa kerana pemiliknya tidak lagi mengusahakan ternakan lembu. Jadi hamba Allah itu gagal. Jadi dia mengambil alih Dia mengambil alih dan dia menyambung. Jadi beberapa bulan selepas membeli 3 ekor lembu baka itu, jadi dia menceburi perniagaan trading lembu, iaitu membeli lembu dewasa di sekitar kawasan tempatnya dan menjualnya semula katanya. Dia beli, lepas tu dia jual semula. Setelah dia diternakkan sudah beranak pinak, dia jual. Namun meskipun kedengaran konsep perniagaan trading seolah-olah mudah, ia mempunyai cabaran tersendiri banyak cabarannya kerana menurut Muhammad Ali ni, lembu yang dibelinya turut memerlukan pengeluaran modal awal dan kos untuk makanan serta penjagaan. Bukan senang makanan dia, penjagaannya katanya seekor lembu mempunyai kos makanan antara lebih kurang RM4 hingga 5 sehari, iaitu makanan yang dicampur antara dedak, kulit soya dan daun sawit Jadi lumayan jugalah, dia tak makan sebarang rumput-rumput apabila mempunyai jumlah lembu yang banyak yang memerlukan penjagaan baik bagi memastikan tidak berlaku masalah seperti kematian yang tinggi sementara mendapat pembelinya. Itu dia. Jadi menurut katanya dia perlu memastikan keadaan ladang yang selesa. Disebabkan itu dia turut menyewa sebidang tanah baru seluas kira-kira 2 hektar dan mempunyai 3 pekerjanya untuk melakukan kerja di ladangnya. Dia tak boleh uruskan seorang diri itu dia. Jadi Muhammad Ali ni berkata, keuntungan bagi seekor lembu antara lebih kurang 200 hingga 300 kerana ini bergantung kepada saiz haiwan yang berkenaan. Betul Kadang-kadang kalau yang ada lembunya kok kurus saja Jadi dalam tempoh selepas saya membeli lembu daripada penjual sebelumnya, dia memastikan sentiasa dalam keadaan baik, lebih seperti cukup makan, tidak berpenyakit atau mati kerana mungkin bergaduh. Kadang-kadang dia bergaduh pun dia boleh mati. Kadang-kadang dia pergi kawasan orang kalau tidak dijaga, dipukul orang pun dia boleh mati dan sakit. Ada orang jahat, dikasihlah makan racun lagi kesian tak baik Jadi selain pada itu, kadang-kadang lembu yang dibeli daripada pembeli sebelum itu mungkin agak kurus
dan memerlukan makanan yang lebih bagi memastikan ia berisi dan pasti lembu lebih gemuk mempunyai permintaan tinggi, ya katanya. Itu pasal kita jangan bebaskan sangat lembu pergi kawasan tempat lain. Kadang-kadang orang sakit, dia taburkan racun serangga. Jadi lembu kita mati. Kita jangan bebaskan sangat. Kita perlu seseorang membantu untuk menjaganya, jangan dia berkeliaran. Dia kan haiwan, dia tak tahu kan. Itu dia. Ya, kita sambung lagi tentang penceritaan Muhammad Ali tadi, ya, yang jadi penternak lembu. Malah menurut katanya malah pada musim Aidiladha, Hari Raya Haji, permintaan lembu trading miliknya terus meningkat, ya, dan secara purata dia boleh menjual antara 300 hingga 400 ekor pada musim itu. Oh, lumayan, ya. Jadi harganya juga boleh mencecah sehingga 5,000 seekor bergantung kepada jantina saiz dan bakar. Wow, hebat, ya. Jadi beberapa bulan sebelum Aidiladha saya akan mencari stok lembu baru untuk dipasarkan kerana jumlah permintaan tinggi, ya. Permintaan tinggi, dan pasti perkara ini bukan sesuatu yang mudah, ya. Saya dapat bayangkan memang bukan satu perkara yang mudah, ya. Ya, itu dia. Ya, kerana menurut katanya amat mementingkan lembu yang dijual kepada pembeli itu dalam keadaan yang baik, ya, dan memberi kepuasan kepada mereka, ya. Pasal apa paling penting kita tidak tahu menjual lembu, tidak mahu, maksudnya dia tidak mau menjual lembu yang sakit kepada orang ramai, betul. Kadang-kadang orang, tapi kita pun tak boleh cakap lah. Kadang-kadang kalau orang sudah terdesak, ya, dia tak kira dia nak beli, dia perlukan lembu tu, dia tak kira lembu tu sakit ataupun tidak. Dia mau beli, tetap beli jugalah. Tapi menurut kata si ahlinya, dia tidak sanggup lah, tak tergamak nak melakukan penipuan seperti itulah. Dia cari lembu yang begitu sihat. Jadi bukan satu perkara yang mudah, ya. Banyak menggunakan modal juga untuk menjaga lembu sentiasa sihat, ya. Ya, sebagaimana yang aku katakan tadi, jangan dibebaskan sangat ke mana-mana, ya. Jadi dia tidak makan rumput-rumput yang kena racun serangga. Pasal kalau rumput kena racun serangga mengakibatkan dia boleh mati, ya. Dia akan boleh mati. Ya, setakat inilah dulu perkongsianku, cerita pasal beruntungkah menjadi penternak lembu, ya. Ya, apa kata orang, semoga dapat menjadi manfaat untuk kita bersama, ya. Kalau ada peluang, apa salahnya kita menternak lembu, ya. Memberi keuntungan yang banyak, ya. Lebih-lebih lagi memberi keuntungan lumayan, lebih-lebih lagi musim perayaan, tak kira lah hari raya puasa ke hari raya haji, kan hari raya apa, amat memerlukanlah lembu ni, ya. Ya, itu dia. Setakat inilah dulu perkongsianku untuk anda semua. Terima kasih atas waktu anda. Jangan lupa subscribe, ya. Thank you so much. Bye. Love you.